Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita di video yang kedua pada hari ini. Hari ini 19 Ogos 2022 bersamaan dengan hari Jumaat pukul 11 pagi. Okey. Sekarang kita nak kaji satu benda, iaitu uh, adakah lebih mendatangkan kebaikan sekiranya kita tengok time frame bawah. Maksud dia, bila berlakunya CSM momentum, okey, macam ni dalam kes ni kan, bila berlakunya CSM momentum, kita sepatutnya ikut SOP simple time frame ni. Ini kita olah. Kalau sebelum ni kita single time frame, ini kita nak masuk multi time frame. Kita masuk satu time frame. Bila masuk sekali saja, iaitu bila entry saja. Lain SOP, kita stick pada yang asal. Cuma bila berlaku CSM, kat sini, sepatutnya kita immediately entry kan. Okey, kita tweak sikit. Berlaku CSM, kita tunggu dia retracement. Kita akan first CSM 5 minit, dan kita akan buka 1 minute punya account. Kita nak tengok apa berlaku. So, kita nak tengok adakah benda ni mendatangkan lebih banyak kebaikan, ataupun sama je, ataupun lagi teruk. Kan? So, based on single time frame 5 minit ni, kita dapat 68.5. Tapi kalau kita masuk ke dalam sini, adakah dia dapat lebih banyak pip, ataupun adakah dia dapat mengelakkan berlaku fake out ni, ataupun ini mungkin dapat masuk kat sini kan, ini pun mungkin dapat masuk kat sini, ini pun mungkin dapat kurangkan sini, ataupun ini pun itu yang kita nak tahu. Is it better for us to open the 1 minute time frame after the CSM in 5 minute happens? Itu yang kita nak tahu. Ini kita nak kaji lah untuk hari yang sebelum ni. Okay, tuan-tuan So, ini untuk diri sendiri, nota ni untuk diri sendiri, supaya saya lebih faham lah. Saya sedang tweak sistem saya dan saya sedang belajar. Dan sistem saya ni, macam saya maklumkan sebelum ni, dia adalah based on BBMA re-entry, dan saya buat single time frame untuk memudahkan diri saya sendiri, sebab saya pening tengok multi time frame. So, sekarang saya nak tambah sedikit multi time frame di elemen entry saja. Entry saja. Okay. Alright, ni chart yang sama. Ini chart yang sama, tapi ini saya dah conteng kan. Ini chart yang clean. So ini 5 minit dan ini 1 minit lah. So dia ni link lah, antara satu dengan lain, kita linkkan dia. Okay, so kita nak tengok apa yang berlaku. Okay, tuan-tuan, seperti biasalah yang garisan ni menunjukkan pukul 3 PM London Open kan. So kita menunggu CSM berlaku di M5, dan CSM berlaku di M5. Kita tengok kat sini kan, nampak ni CSM berlaku. So ikut SOP yang asal, kita akan immediately enter. Apabila candle ni ditutup je, kita enter lah, which is kat sini kan. Okay, so ini yang sebelah sini pula adalah M1. Apa yang berlaku di M1. So kita tengok apa yang berlaku di M1. Harga dia, price tutup pada harga ni. Harga ni adalah di sini, ditutup sini lah Okay. So ini price dia, price tutup sini. So kita pergi ke M1, tengok apa yang berlaku M1 price tutup di sini. Most happen ni sini lah. So ini adalah candle yang baru lah. So apa yang kita nak tengok M5 ni, ni M5 ni M1 So bila CSM berlaku, okay, yang single time frame punya SOP, kita terus immediate entry. Tapi ni kita nak dia retrace ke dalam. Ni M1, retrace ke dalam. Dia break SMA 10 ni pada 1 minute time frame. Dia break ni, and then dia keluar. Okay, macam ni case ni lah. Ni dia break dan dia keluar. Dan apabila dia keluar ni, first kali kita nak tahu ke M5 ni dia dah break SOP belum. Maksudnya kalau dia retrace ni, and then masa dia retrace ni, dia dah dia retrace and then dia naik atas macam ni, tapi harga tu sebenarnya dah break dia punya dia dah buat candlestick arah kukus ni. So maksudnya entry ni batal lah. Kita tak boleh masuk lah. Tujuan kita nak tengok kat bawah ni sebenarnya ada dua tujuan. Satu, kita nak dapat harga yang lebih murah kan, harga close kat sini, and then katalah kita dapat entry kat sini, so kita dapat make a few extra pip. Itu satu. Ni nampak sikit kan, tapi ada yang setengah-setengah tu jadi besar tau, 10 pip, 20 pip. Itu pertama. Yang kedua adalah kita nak elakkan berlakunya fake CSM. Fake CSM macam sini lah. Kalau tengok ni fake CSM,
Dia kata nak turun bawah, tiba-tiba dia naik. Dia naik atas, dia turun bawah. Ni fake CSM. So kita tengok adakah dengan kita turun ke time frame bawah ni, kita refine kita punya SOP ni, adakah yang dapat membantu kita mengelakkan berlakunya kita ter-entry pada fake CSM. So SOP dia simple. Candle M5 tutup, kita go to M1. M1 dia kena masuk, kena break, kena turun bawah. Kalau baik turun kan, kena turun bawah daripada SMA 10 ni, and then dia naik atas. Okay, dalam case ni kat sini lah, SMA 10 ni. So dia daripada sini, dia akan dalam case ni dia sama sebenarnya, tak ada beza pun. Sini, and then dia akan pergi ke M5 ni. Exit dia sama lah, semua sama. Exit tetap kat sini ke atau kat sini kan, tapi kita kata sini lah kononnya. Okay, exitnya sama. Dalam case ni exitnya sama. Kita tak edit lagi kita tak refine lagi untuk exit. So macam mana tuan-tuan? Adakah berlaku penjimatan? Adakah kita dapat harga yang lebih murah? Penjimatan pula dah. Adakah kita dapat harga yang lebih better? Tak dapat. Dalam kes ni kita tak dapat harga, kita dapat harga yang sama. Silap dapat harga yang lagi mahal kan. Tapi adakah kita dapat mengelakkan fake entry, fake CSM? Dalam kes ni bukannya fake CSM, so kita tak tahu. So ini ke sini lebih kurang lah. So saya kata lebih kurang. So kalau kita ukur pun dia sama kan, kita nampak kan. So tak ada beza lah. So kita akan dapat berapa pip ni. Kita ukur ni daripada sini sampailah ke sini ya, sini. Tak cukup. Kecilkan sikit. Ni saya rasa sampai sini. Betul tak? Ni dekat sini. Okey, dekat sini. Bawah. Betul. Ni kat sini. Betul lah. So, berapa pip kita dapat? Kita akan dapat daripada sini sampailah ke sini 76.4 pip. Ini 76.4 pip. Jom kita tulis 76.4 pip. Visibility M1 dan M5 Tadi sama tak? Tadi lebih kurang 76 lah sebenarnya, tapi ni sebab mungkin tak fix kan. Tapi okey lah, lebih kurang. Okey, dah settle satu. Okey, dah settle satu first entry settle. Okey, ni kita delete Okey, and then dia turun bawah. Ni kena tengok. Ni entry kedua, kalau based on yang asalnya, entry kedua kita hit stop loss tau. Maksudnya dia buat CSM, kita immediately entry. Terus dia buat next candle, dia buat kesak. Ni pun sama. Ni dia buat CSM, candle kedua, okey. Yang ketiga, keempat dia buat ni lah. Dia hit ni dia buat SOP untuk close lah. Okey. So adakah dengan kita go to time frame 1 minute, kita dapat mengelakkan kita kata fake CSM ni. Dua ni fake CSM rugi dalam 28 pip campur 31 pip, 345 dekat 60 pip kita rugi. Sebab kan fake CSM. Okey, katalah case ni SOP yang asal kita terus enter. Tapi ni berlaku CSM, berlaku saja CSM, kita terus pergi ke time frame bawah dia. Time frame bawah kita nak tengok time frame bawah. Time frame bawah dia. Okey, time frame bawah. Kat mana time frame bawah ni? Kat sini tuan-tuan. Sini. So apa SOP dia? SOP dia macam saya cakap tadi, SOP dia kena naik atas, masuk macam ni sell kan, position sell kan, dia kena naik atas dan dia kena break break SMA 10 ni. Naik atas dan break SMA 10 ni, baru ni kita consider. Sepatutnya kita tak entry sini, kita akan entry kat sini. Tapi kalau kita nak entry kat sini, kalau kita nak entry sell kat sini kan, kita nak entry sell kat sini, kita kena tengok kat M5 ni. Adakah M5 ni M5 ni maksudnya dia kat sini lah. Ni dia naik atas, dan bila SOP untuk entry kat sini, dia kat sini kan. Tapi pada masa yang sama, dia dah buat CSAK arah kukuh. So maksudnya re-entry ni tak valid. So bila berlaku macam ni, dia dah sampai kat sini, ni dah complete kan. So kita dah tak boleh entry lah. So kita terselamat daripada entry CSM yang fake. So kita tak enter kat sini. So
So menggunakan SOP yang baru ni, bila kita keluar CSM M5, kita masuk ke M1, kita berjaya mengelakkan ni CSM fake satu ni, kita menyelamatkan 28 pip lah. So tak entry, terselamat, alhamdulillah. Jadi so apa lagi seterusnya? Seterusnya dia pergi ke sini pula. Yang this one di CSM. Okay, CSM buy pula. Oh, nak buy pula. Buy. Okay, dia tutup kat sini ni kan. Tutup kat sini. Okay, buy. Dia tak buat ni magnet patut lah. Okay, buy. Okay, buy. So, ni kena kat sini lah. Betul? So, kalau kita pergi ke M1, harga dia sebenarnya adalah di sini. Candle ni tutup ke atas. Okay, ni candle ni yang tutup ke atas. So next candle untuk ni is this one 1, 2, 3, 4, 5. Ni SOP dia macam mana? Sama juga macam tadi. SOP dia kena masuk ke dalam, dia kena retrace. Harga kat sini, adakah dia retrace? Dia tak retrace kan, dia terus fly naik atas kan. Dia kena retrace kat dalam SMA 10 and then dia naik ke atas. Kat situ bila dia naik atas baru kita entry. So dalam sini dia retrace ke bawah, baru dia naik ke atas. Kat sini lah kalau kita nak entry buy tadi. Entry buy tadi kat sini. Kalau nak entry buy, ni kalau kita nak entry buy kat sini. Kalau kita nak entry buy, tapi sebelum kita entry buy, kita tengok kat M5, adakah dia dah break SOP? Yes. Dia naik atas, dia turun bawah, dia break apa nama? SMA 10 dan dia buat candlestick arah kukuh bertentangan. So re-entry ni adalah invalid. Kat sini baru muncul benda ni adalah kat sini lah. So kita nak buy tapi dia dah kat sini. So apa jadi? Dia adalah sebenarnya satu CSM fake dan refine SOP baru ni membantu kita mengelakkan CSM fake ni. So satu sini selamat, satu sini selamat. Jadi 31 pip bang. So 3, 4, 5, 58, 59 pip kita berjaya diselamatkan dengan SOP baru ni. Ni jahat sikit lah dia punya kita selalu terkena dengan benda ni lah. So dengan M1 ni dia dapat membantu kita. So tak ada entry, sini tak ada entry, sini tak ada entry. Sebab apa? Dia tak ikut full SOP kita. Okay, and then kita go on here pula. Okay, sini buat candlestick momentum. Candlestick momentum. So adakah kita akan entry? Salah ni sebenarnya 13.30. Alright, ni yang sebenarnya candlestick momentum. So adakah kita akan sepatutnya entry? Tolak tepi je lah. So kita sepatutnya entry. Okay, dia close ni, ini harga dia kan. Mari kita tengok di M1. Kita lihat di M1 Okay, ni di M1. So maksud dia candle ni complete, jadi CSM kat sini lah. So by right, kalau ikut SOP yang lama, kita terus enter, betul? Enter sell terus kat sini kan. Tapi sebab sekarang kita nak refine, kita masuk bagi M1. Apa SOP M1? SOP M1 adalah kita nak dia patah ke atas, sebab ni sell. Kita nak dia naik atas, break SMA 10 and then dia turun bawah. Kat sini barulah kita sebenarnya sell. So nampak tak? First tadi yang dua tu dia dapat mengelakkan kita daripada CSM fake. Second ni, bila kita enter kat sini, dia bagi kita price yang lebih bagus, price yang lebih better lah. Tapi sebenarnya tak banyak pun, daripada sini ke sini lebih kurang 6.2 pip, which sebab kita scalping, boleh, I'll take it. 6.2 pip. Dan exitnya macam mana? Exitnya sama je tuan-tuan. Exitnya adalah based on SOP M5 yang lama, itu bini ya, bila dia break kat sini. Tadi kita kira kat sini kan, tapi sama je sebenarnya. So kat sini. So adakah ini menjimatkan? Adakah dia berjaya menjimatkan? Okay, berapa kita dapat? Berapa pip kita dapat? Mana dekat sini tadi? Ni M1 ni lah. Okay.
Kalau kita buang yang merah ni untuk lebih senang tengok. So sepatutnya dia kat sini, di close je kita terus sell. Tapi sebab kita masuk M1 dan kita go through M1 dan masuk lebih jelas, dia masuk atas SMA 10 and then dia break ke bawah dan kita entry sell. Itu benda ni kat sini atas sikit lagi. Kita tarik ke bawah, exit dia sama. Kita dah berjaya mengelakkan fakie dan juga kita juga dapat harga yang better. Jimat 6 pip tadi kita dah kira. Kalau saya dulu saya akan tarik Fibo kat sini. Saya zaman rajin lah tarik Fibo ni ke sini. Okay. So ini saya punya stop loss kat atas ni. Ini saya balun buat ni risk return 1, risk return 2, risk return 3. Kata saya letak 10 lot, 5 lot, ikutlah. Tapi cara tu saya tak galakkan untuk newbie. Okay. So berapa pip kita dapat ni? Kalau nak kena kira tak? Secara logiknya tambah 6 pip je lah kan. Tambah 6 pip je lah. Tu secara logiknya. Iaitu 66. Tadi kat sini berapa? 60. So ni 66. Betul lah tambah 6 pip kan. Maksudnya betul lah kita kira sebelum ni. Tambah 66.0 pip. Alhamdulillah. Bukan sahaja kita dapat 66 pip, extra 6 pip, tapi kita berjaya menyelamatkan 50 pip kat sini daripada candlestick momentum fake. Okey tuan-tuan. So ini kita dah profit, and then kita go through yang seterusnya, yang ini pula. Ini pun sama juga. Ini berlakunya candlestick momentum. Ni candlestick momentum ni kan. And then ni harga dia kat sini lah. So ni kita tarik kat sini. Alright. So kat mana benda tu? Mari kita tengok kat M1. M1 dia kat sini. So by right sebenarnya kita terus enter kan. Terus enter kat sini kan. Dekat atas kan. Tapi sebabkan kita punya SOP M1 ni, dia kena turun ke bawah, close bawah SMA 10, and then dia naik atas balik. Dia close atas SMA 10 sebab kita buy kan. So benda ni kita akan enter di sini. Dia close je, kita enter kat sini. So satu nampak tak sini? Kita telah berjaya melakukan penjimatan pip. Penjimatan pip kita jimat 17.5 pip. Yeay. Dia kat bawah sini. Kalau kita buang ni, baru kita boleh nampak dengan jelas. Buang warna merah ni. Buang warna merah ni. Nampak? Dia naik, and then dia retrace. Masa retrace ni kita enter kat sini, dan kita exit kat mana? Kita exit seperti SOP lah, which is here. Kalau yang asal benda ni break even, tuan-tuan tengok Yang asal benda ni break even. Bagi kita enter kat sini dan exit kat sini, negatif 0.5. Tapi sebab kita ada refine SOP ni kan, SOP ni kita refine mana pula dia harganya dah berubah ni. Sini dia kat sini. Dan ni dekat sini, which is here kan ni. So saya dia ni kat sini kat sini. Okay. So berapa pip kita dapat sebenarnya? Berapa pip kita dapat untuk ni? Kira daripada sini sampai ke sini 17 pip tuan-tuan. Yeay. Daripada tadi negatif 0.5, sebab kita buy on retracement, kita dapat 17 pip. Tambah 17.0 pip. Okay. Kita turun bawah sini lagi. Ini kita terkena sebenarnya. Tak payah cakap banyak lah, memang terkena pun. Okay, tapi tak apa. Terkena pun terkena. Janji kita dapat minimize. Tengok apa jadi. Sebab dia naik and then dia turun bawah. So sini kita dah enter. Okay. Ini CSM ni kita enter. By right sepatutnya kat sini kan. Okay, and then kita go to M1. M1 what happen? M1 dia naik and then dia turun bawah. Dia turun je ni, kita enter sell. Enter sell dekat sini. Okay, enter sell. Enter sell dekat sini. Rupa-rupanya dia pergi naik atas. Naik atas sampai sini lah. Ni baru SOP terbatal kan. SOP cuma terbatal apabila dia
sini. Okey, kat sini dia. M1 ni kat mana sebenarnya dia? Dia kena tanda tau sebenarnya. Baru boleh nampak. Kat sini. Mana? Kat sini kat ni tanda ni. Alright. Okey, delete ni. Okey. Kat sinilah, dia sebenarnya kat sini. Kita tarik ni pergi candle yang tertutup kan. So sepatutnya kita sini immediately terus kita enter, and then ke sini bila dia buat candlestick arah kuku kita close. Tapi dalam kes ni dia retrace kan. Ni kan. Dia naik atas, dia retrace, and then dia turun bawah. So kita enter lah. Memang enter. Enter, and then dia naik atas. Habis lah. Jadi kena kita punya ni lah. Dia trigger kita punya SOP untuk exit, which mengatakan analisis kita sebenarnya adalah salah kan, which mengatakan sebenarnya CSM ni tak valid. Itu je sebenarnya. Berapa kerugian kita? Adakah dengan buat macam ni dia sebenarnya menambah kerugian kita ke, atau dia sebenarnya mengurangkan kerugian kita, tuan-tuan? Kerugian kita pada kali ini adalah lebih kurang, aku tak nampak. Kerugian kita pada kali ini turun bawah sini sampai ke sini. Oh, ada ni binatang ni. Sampai ke sini 37 pips. So kita rugi, kita lost 37 pips over here. Which is better daripada yang asal. Tolak 37.0 pip. Sebab apa? Sebab kita menyelamatkan yang asal daripada sini kan. Daripada sini ke sini kita dah telah selamatkan. Itu daripada sini sampai ke sini, which is 24.5 pip kita selamatkan. Awak nak rugi berapa? Awak nak rugi 60.5 pip ke awak nak rugi 37.0 pip? Mesti kita nak yang kurang, betul? So ini menunjukkan SOP M1 banyak membantu lah. And then the last one, the final one kat sini. Final one kat sini. Ini merah sebab rugi kan. Kat sini je sebenarnya, senang cerita. Okay, nampak lah. Aku suka lah. Okay, so ni sini adalah CSM buy. So sepatutnya terus immediately entry CSM buy. Tapi kita nak tengok apa berlaku di M1. M1 dia naik atas, and then dia turun bawah. Dia masuk ke dalam, masuk ke tak? Sini ya, sepatutnya kita. Tapi katalah kita kata dia tak masuk pun sebenarnya. Alright lah, tak kisahlah dia tak masuk. Dia naik atas, and then dia turun bawah lagi. Ni dia masuk tak? Ni betul-betul dia masuk lah. Kan? Naik atas kat sini. Kat sini kita buy. Okey lah. Kita buy kat sini. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kan? Kalau tak cantik, dia turun bawah sini, masuk kat sini kan. Extra pip. Tapi ini lagi cantik lah sebab dia dah betul-betul masuk, and then baru dia betul-betul keluar. Ini sebabkan ni dijangka profit, kita letak hijau. So, bila kita exit ni, kita exit ni kat sini. Aduh, tak kono dan tapi ni profit. Ni dia exit kat sini kan. Sebab dia apa, dia close atas ni kan, dia close bawah SMA 10, which is kat mana? Mana garisan merah? Mana garisan merah? Which is kat sini. So ni sampailah ke sini. Okay. Nampak apa kau ni ngarut Zul? Sorry. Pom. Okay. Ini yang sebenarnya tarik dia sampai ke sana, bukan yang merah dia ke sini. Okay, betul. Naik atas sini, dia retrace, and then awak entry kat sini. Awak jimat berapa tadi awak cakap? Kan? Daripada yang asal kat sini. Daripada asal kat sini ke bawah sini, awak jimat a few pips lah. 7 pip yang lebih kurang. Tak banyak. Which is better lah. Sebab apa? Kita nak tambah pip, dapat harga yang better. Satu lagi kita nak prevent fake. Ini kalau kita dapat harga yang better, loss kita pun kurang. So
Persoalan dia. Apa persoalan dia? Berapa pip kita dapat ni? Berapa pip kita dapat? Untuk keseluruhan hari ini, berapa pip kita dapat dengan menggunakan kaedah tapis-tapis kita ni? Untuk ukur dulu ni, ni last one tadi. Dari ke atas sampailah ke sini, which is 60 je. Yang lama punya berapa? 58. Betul lah, 53. Betul lah, 7 pip kan, 60. So kita dapat 60 pip tambah 60.0. Okay, jom kita lihat hari ininya berapa profit kita dapat berbanding dengan yang asal. Okay, so calculator okay, masuk calculator. First 76.4 tambah, kan sini kita tak rugi sebab kita tak enter kan. 66.0 tambah 17.0 37.0 tolak 37.0 dan last kali 60 tambah 60.0, 182.4. Hoi. Berapa net kita? Net kita dapat 100 positif 180. Apa tadi kita tu? 182.4 pip. 2.4 pip. Compare dengan yang asal berapa? Mana pula ni? Ke sana ni, ke sini. Double click H to reset the grid. Entah, aku pun tak tahu. Tahu je. Okay, net guna kaedah ni 182.4 compare dengan ni 68.4. Almost double bang. Kenapa almost double? Dan dia punya win rate ratio kita dapat 1. Kita dapat 1 entry, 2 entry, 3 entry, 4 entry, ada 5 entry. Daripada 5 entry, 1, 2, 3, 4 profit, 1 loss. Banding yang asal tadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entry. Di mana entry ni 2 ni kita tak masuk, ni tak masuk, ini tak masuk. Ini pula kita boleh positifkan profit kan, sebab dia turun bawah sikit kan, profit. Loss ni pula kita kecilkan sikit. So macam mana? Nak masukkan M1 ke? Mestilah nak masukkan, betul. Okay, so nanti kita akan update lah SOP yang terbaru macam mana. Dan benda ni macam biasalah, kita perlu lebih banyak back testing. Ini belum campur ni saya nak tambah lagi yang stop loss siap-siap. Maksud dia, bila kita enter ni, kita akan letak stop loss 50 pip, and then kita akan TP 100 pip, ataupun tengoklah 100 pip minimum lah. Okay, sebab ini ke sini sebenarnya boleh dapat 100. Ni 60 kan, ni 66 pun sebenarnya boleh dapat 100. Ni 70 ni boleh dapat 100 pip. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Setakat ni saja kita buat perbandingan. Okey, mungkin hari ni nampak cantik kan? Kita akan continue buat back test dan kita akan tengok dekat SOP ni okey ke tak. Okey, antara yang saya nak tambah satu M1 ni lah. M1 sedia CSM M5, and then kita go to M1. Dia kena masuk dalam bawah SMA and then breakout. Itu pertama saya nak tambah. Kedua saya nak tambah yang stop loss lah, fixed stop loss. Ini macam ni. Every time kita entry sini misalnya, kita kena meletak siap-siap stop loss. Stop loss 50 pip. TP 50 pip. 100 pip. Apa-apa hal kita letak stop loss dulu. Tiba-tiba tak ada internet, tiba-tiba ada berita pelik-pelik apa semua, kita dah ada stop loss lah, dengan which hopefully trigger lah. Ni kan, ni dah kena lah sebenarnya.
Dia kena kat sini. Dapat 100 pip instead of 76.4. So kita ambil 100 je lah. Dia nak naik pergi 120, 130, 150. Naiklah, saya tak ada hal lah. Sekali-sekala. Bukan selalu berlaku pun. Kan? Itu perkara kedua nak tambah. Dan perkara ketiga nak tambah, okay. Every day sebelum entry, kalau boleh, tengok M15 dulu. Tengok M15 dulu. Kalau M15 macam ni, janganlah entry. Kan? Sebab apa? Ini yang akan banyak bunuh kita punya M5 ni. Dia buat momentum, patah balik. Momentum, patah balik. Tapi insyaAllah, kalau walaupun dia buat macam ni, ni memang membunuh kita lah. Ni SOP yang banyak membunuh kita. Sebab kita based on momentum kan. Dia baru naik atas, benda dia turun bawah. Tapi, kalau dia buat macam ni, teknik M1 tadi, tapisan M1 yang first kali tu, dia harap benda ni lah dia dapat tolong tapiskan, dapat kurangkan kita punya loss. Sebab kita sepatutnya katalah macam ni lah, momentum. Kita nak entry, ni M15 nak entry, tapi dia tak naik, dia turun bawah. Ni naik. Okay, so itu antara benda yang saya nak tambah. So, okay, insyaAllah setakat ni, ini saja dulu. Semoga masing-masing mendapat manfaat. Semoga kita berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.